Sejahtera, saya bisa nak lelaki papan akan membentangkan pengenalan tentang tajuk adat resam etnik dari pelbagai kaum di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara berbilang bangsa dan kaum yang terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum minoriti yang lain, khususnya di Sabah dan Sarawak. Masyarakat di Malaysia bebas mengamalkan alat resam dan kebudayaan sendiri tanpa halangan selagi ianya tidak menimbulkan sensitiviti mana-mana kaum. Di negara kita memiliki berbagai adat resam dan budaya yang menarik untuk dihayati dan diamalkan. Antara contoh adat resam kaum-kaum di Malaysia ialah contohnya kaum Melayu memiliki pantang larang semasa kehamilan dan kelahiran, iaitu dilarang mencaci atau menceritakan kecacatan, dikhawatiri anak yang bakal dilahirkan akan mengalami kecacatan. Selain itu, untuk kaum India pula, mereka sebelum perkahwinan akan memberi kad jemputan kerana ia memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan masyarakat India. Kad jemputan ini dibuat berdasarkan almanak Hindu dan disapu dengan sabuk kunyit cair yang menandakan lambang keharmonian. Beberapa keping kad jemputan tersebut akan diambil dalam bilangan lembu yang ganjil untuk dibawa bersama ke kuil untuk dibawa sembahyang. Untuk masyarakat Cina pula, mereka juga seperti kaum Melayu, iaitu akan mencukur rambut bayi yang baru lahir kerana mereka beranggapan bahawa rambut bayi yang baru lahir ialah rambut sementara sahaja. Adat ini sebagai pengiktirafan terhadap kelahiran orang baru ke dalam masyarakat Cina. Jelas sekali di negara kita terdapat pelbagai etnik adat resam yang telah diamalkan sejak sekian lama. Adat resam yang diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia wajar dihargai kerana adat resam atau budaya inilah yang menunjukkan identiti sesuatu kaum itu. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Ikhwan Berizam. Saya ingin membentangkan objektif adat resam etnik pelbagai kaum di Malaysia. Yang pertama, mengenali dan mendalami pengetahuan dan latar belakang adat resam etnik antara pelbagai kaum di Malaysia. Yang kedua, mengkaji dan menilai persepsi masyarakat berbilang kaum terhadap adat resam dan perayaan yang terdapat di Malaysia. Yang ketiga, menyelidik pengamalan adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia dalam kalangan generasi muda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq. Seterusnya, saya lanjutkan lagi tentang isu dan permasalahan kajian. Negara kita iaitu negara Malaysia merupakan negara yang punya pelbagai kaum. Namun demikian, pelbagaian dan perbezaan budaya perkauman mungkin menjadi batas pemisah antara rakyat pelbagai kaum dan seterusnya menyebabkan kesalahpahaman antara masyarakat. Hal ini kerana kurangnya pengetahuan dan pendedahan tentang adat resam sebagai etnik yang merupakan punca utama berlakunya sikap tidak bertoleransi dan kurang sensitiviti antara kaum. Selamat sejahtera, Madam. Nama saya Lin Yin Shun. Untuk data ada dua jenis, iaitu data sekunder dan data primer. Untuk data primer, maksudnya data dikumpul oleh kumpulan sendiri, dan data sekunder maksudnya data diambil daripada sumber yang sedia ada. Contohnya untuk kumpulan saya menggunakan cara soal selidik seperti Google Forms untuk mendapatkan respon-respon daripada pelajar dalam Unimap terhadap tajuk saya adat resam ethics dalam kepelbagaian agama di Malaysia. Tujuan ini untuk mengumpul pandangan mereka dan juga mengukur persepsi dan sifat mereka. Hakimi Garazali. Untuk bahagian dapatan kajian kami terbahagi kepada dua, iaitu dapatan primer dan dapatan sekunder. Untuk dapatan primer adalah melalui Google Form. Sebanyak 92.3% daripada 39 responden mengenali adat resam etnik yang terdapat di Malaysia. Dan daripada jumlah itu,
sebanyak 69.2% responden masih mengamalkan adat resam perkahwinan seperti merisik dan meminang, manakala seramai 10 responden masih mengamalkan adat kematian. Contohnya seperti tahlil bagi orang Melayu, mendiang memakai pakaian yang kemas bagi bangsa Cina, dan memisok untuk kaum kadazan dusun. Ini menunjukkan golongan muda masih mengetahui dan masih mengamalkan adat resam dalam kehidupan seharian mereka. Majoriti daripada responden juga berminat untuk meraihkan perayaan yang mempunyai adat resam berbeza dengan kaum mereka. Melalui keputusan ini, kita dapat lihat yang kebanyakan daripada kita tidak mempunyai masalah untuk menghormati adat resam bangsa lain. Dan akhir sekali, kami juga bertanya soalan sama ada sikap toleransi tentang adat resam dapat dipupuk sekiranya dipelajari sejak di zaman sekolah lagi. Kesemua responden bersetuju dengan kenyataan ini kerana murid-murid dapat memahami adat resam kaum lain sejak dari kecil dan mampu memupuk sifat toleransi. Hai Madam Sagilian, untuk kaedah sekunder, kumpulan saya telah mencari sumber-sumber atas talian yang sedia ada. Contohnya, berita daripada Astro Awani, dokumentasi daripada UTM, blogger dan sebagainya. Melalui kaedah ini, kumpulan saya lebih memahami tentang 3 adat utama di Malaysia. Contohnya adat kelahiran, adat kematian dan juga adat perkahwinan. Melalui berita daripada Astro Awani, kumpulan saya juga memahami kepelbagaian budaya dan adat di Malaysia boleh menjamin keharmonian negara. Oleh itu, kepelbagaian budaya dan adat harus dihormati satu sama lain. Kesimpulan yang dapat saya rangkumkan di sini ialah adat resam merupakan cerminan kekayaan dan kepelbagaian budaya yang menjadi warisan negara. Walaupun terdapat perbezaan etnik Melayu, Cina dan India yang tak menjadi masalah kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Malahan elemen ini yang membentuk identiti kebangsaan yang unik. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, memelihara keharmonian adat resam ini merupakan tanggungjawab yang perlu dipupuk sejak awal usia lagi bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Anas dari Zulkifli. Saya daripada kursus robotik dan otomasi. Saya ditugaskan untuk mengumpul semua maklumat ahli dan sumber rujukan kami. Kebanyakan sumber rujukan kami diperolehi daripada website-website tertentu dan keratan akhbar serta daripada soal sidik yang kami jalankan. Sehubungan dengan itu, ini juga dapat menyumbang maklumat untuk kami jalankan kerja khusus kami secara berpasukan yang telah ditetapkan tarikh-tarikh untuk kami selesaikan. Sekian, terima kasih.